Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah amma ba'du. Jadi kita sambung sikit hadis bab diskusi bab takwa kepada Allah yang saya beritahu sebelum tadi. Jadi malam ni, hari ni kita sambung sikit lagi. Salah satu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu bimbingan, takwa, perlindungan dari perbuatan haram dan kecukupan. Riwayat Muslim. Berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdapat beberapa pesanan dari ahli salaf di antaranya, iaitu pesanan tentang sifat takwa tadi, takwa kepada Allah. Pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berpesan, aku berpesan kepada kamu agar bertakwa kepada Allah, memujinya dengan pujian yang memang haknya, dengan menanam rasa cinta dan rasa agung kepadanya. 2. Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu berpesan, aku berpegang kepada kamu agar bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, kerana orang yang bertakwa kepadanya, iaitu Allah, pasti akan dipelihara. Orang yang meminjamkan kepadanya pasti akan dilipat gandakan pahalanya, dan orang yang mensyukurinya pasti akan diberinya tambahan. Jadikanlah takwa sebagai titik pandanganmu dan cahaya sanubarimu. Pada Umar. Yang ketiga, Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu berpesan, aku berpesan kepada kamu agar bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kamu pasti akan menemuinya dan tiada tujuan akhir bagimu kecuali Dia, dan Dialah pemilik dunia dan akhirat. Ali beritahu, bila kita pasti menemui Allah, ialah lebih kurang, itulah titik akhir kita hidup di dunia dan akhirat. Titik akhir maknanya titik akhir apabila seorang itu Allah telah balas segala amalan-amalannya, perbuatannya, keimanannya, ketakwaannya. Allah balas bila berjumpa, bila di dalam syurga lah, Allah balas kesusahan kita dengan nikmat. Allah balas dengan nikmat yang selama-lamanya, nikmat di dalam syurga. Itulah yang nikmat yang sebenarnya. Kerana perjalanan dunia ni memang kita rasa lama lah, berpuluh tahun, lama, bertahun-tahun. Bila syurga selama-lamanya, bukannya 2 juta, 3 juta tahun, tak, infinity, tahap yang tiada penghujungnya. Akhirnya dapatlah kita simpulkan 2 perkara yang terkandung dalam hadis qudsi di atas. Pertama, Allah SWT sajalah yang maha layak disegani, dan hanya kepadanya manusia diperintahkan bertakwa. Kedua, hendaknya manusia berusaha mencari jalan untuk mencapai keredaan Allah. Pokok takwa ialah mengesakannya dan tidak menyekutukannya. Dialah yang Maha Esa lagi Maha Tunggal. Tidak ada sekutu yang sebandingnya. Dialah Allah. Tiada Tuhan yang sebenarnya berhak disembah kecuali Dia yang kekal hidup tiada fana. Barang siapa yang bertakwa kepadanya dan sebenar-benarnya dan mengesakannya lalu tidak menyekutukannya, nescaya Allah memberi keampunan baginya. Dialah yang maha kuasa
memberikan pahala dan keredaannya. Dan akhir daripada takwa tadi, doa pengarang kitab ni, marilah kita memanjatkan doa kehadirat Allah, semoga Dia menjadikan kita termasuk golongan ahli takwa, agar kita berhak mendapat keampunan dan keredaannya. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.